Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berjaya saat dusta mampir bertahta. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurnian. Alhamdulillah, Zailani Kamarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azrul Ikram. Azrul Ikram. Waalaikumsalam. Sahur hari ni sahur apa? Abang sahur apa tu? Chia, sahur chia, air chia. Ya, blend dengan tembikai. Assalamualaikum Syarifah Maiz, Rohaya Ayah, Faridah Jamaluddin, Rizman, Alhamdulillah, Habib Asruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Terima kasih yang baru bersama-sama maju Pak Usop. Apa khabar Pak Usop maju? Allahu Akbar. Erin Dizek, Zalani Kamarudin, Rozi Mansur. Terima kasih orang Singapura. Terima kasih Maklong Rozia, Siti Anis, Nur Asma, Sis Aida, Syiri Al-Idid. Selamat pagi Rozia, Sardara Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Aida, Alhamdulillah. Kamaria Ismail, Nursiah, Dasimah Zainuddin, Syarifah Zara. Terima kasih Kak Pah. Allahu Akbar. Nur Fadilah Bahari, Alhamdulillah. Syarifah Mans, Nursiah Abdul Rahman, Salamiah Abdul Ghani, Din SBC. Subhanallah. Dasimah line tak clear katanya. Yang lain macam mana saya punya live tuan-tuan? Dapat lihat gambar dan juga suara. Kak Hani kita, Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak. Apa khabar Singapura pagi ni? Nazrul Ahmad, Waalaikumsalam. Siti Zalayah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Noraida Bidin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mastura Zainal, Ahlan sahabat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabah khair, sabah khair. Misa Cikwan, Rohaya Ayah, Noriza Riza, Sis Aida, Aini Jaumari, Nazrul Ahmad, Ida Kamil, Siti Bayah. Alhamdulillah. Kena ceria-ceria tuan-tuan puasa tidak menyebabkan kita jadi lemau insya-Allah. Ahmad Shah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siah Cika, cantik lain ni, Alhamdulillah. Ahlan Sam, Rohayu Maktaha, Siti Rokiah Din, Alhamdulillah. Rosyada Shah Hadif, clear insya-Allah. Allahu Akbar. Intan Sanan, Alhamdulillah. Semua clear. Siti Aida clear sangat, Alhamdulillah. Faradatu Pengukum daripada Kota Belud. Terima kasih orang Kota Belud. Lama saya tak pergi Kota Belud. Zulkifli Arsyad, Herniwati, Alhamdulillah. Terima kasih yang beritahu clear. Fina Muhammad, Alhamdulillah. Orang Temeluh kita, Nursiah, Noili, Alhamdulillah audio clear. Orang Sabah kita, Erwin Fauzi, Zunaida Ibrahim. Baik tuan-tuan, tepat 7:01 minit pagi ya. Kita diminta untuk bersiaran lebih awal sedikit tadi, Alhamdulillah. Kita dapat bersama-sama. Apapun, saya ucap terima kasih kepada yang baru saja bersama-sama dengan kita. Siti Bayah daripada Tanjung Karang, terima kasih. Zubaidah Mustafa, putus-putus katanya. Datuk Ismail, ahlan wa sahlan. Berseri-seri Ustaz ya. Berserilah, belum mengantuk lagi tu. Skudai clear kata Kak Syarifah, Alhamdulillah. Rozia Melaka clear katanya, Alhamdulillah. Waalaikumsalam Hana-Hana, Nur Iman Syuhada. Baik tuan-tuan, terima kasih yang mengongsikan live kita pada pagi ini. Live kita pagi ini dibawa oleh, Allahu Akbar. Kita masih tunggu juga sahabat-sahabat kita daripada apa nama tu? Persatuan apa? Allahu Akbar. Kita pagi ini bersiaran bersama dengan Pertubuhan Insan saya banyak 6 pertubuhan ni. Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia ataupun Pertis Malaysia. Ya, kita masih lagi tunggu sahabat-sahabat kita daripada Pertis masuk ya, untuk kita pinkan maklumat daripada mereka.
Sekali lagi terima kasih kepada Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia. InsyaAllah nanti kita akan letakkan maklumat di bawah tu. Terima kasih lagi sahabat-sahabat yang baru masuk, penonton-penonton kita, Said Fadil, Roslina Ina daripada Perak, Nursiah, ya, Kucing Comel, Rizman Jamil, pagi DJ Radio. Kita ceri-ceriakan suasana, bertenang, ya. Zubaidah Talib, Zainuriah Hawari, Ros Eli, harap-harap tak syahid Ustaz, tengah baring-baring ni. Tak apa, ya. Kalau syahid, Alhamdulillah, ya. Yang masalahnya mati kata. Intan Mimi, Alhamdulillah bertemu lagi pagi ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan, pagi ni sekali lagi kita wawarkan, ya, program kita dibawakan oleh Pertubuhan Insan Sayang Malaysia, ya. Pertubuhan Kebajikan Insan Sayang Malaysia. Terima kasih Rivi Naratiwat Clear. Ui, betul daripada Naratiwat ke? Subhanallah. Ustaz sehari berapa kali live? Hari ni, pagi ni diminta oleh Pertubuhan Pertubuhan Kebajikan Insan Sayang, Persatuan Insan Sayang Kebajikan Malaysia untuk kita bersiaran pagi ni. Sebetulnya kita bersiaran pada tengah hari kejap lagi, pukul 12 insyaAllah. Jadi hari ni agak padat sikit lah. Pagi ni kita bersiaran bersama pagi ni. Mungkin minta tim boleh pinkan dulu kot maklumat yang dibagi tu. Ya, insyaAllah sementara kita tunggu juga sahabat-sahabat kita daripada Pertis ni, ya, insyaAllah. Jadi apa khabar semua? Sihat? Selamat berpuasa yang ke-24. 6 hari lagi saja kita akan berhari raya, ya. Lebih tepat 6 hari lagi hanya tinggal untuk kita berada dalam bulan Ramadan. Semoga semua usaha kita Allah Ta'ala berkatkan, insyaAllah. Pagi ni tuan-tuan, kita nak bincang tajuk diberi oleh pihak pertubuhan ini, iaitu keluarga harmonik, ya. Keluarga harmonik. Jarang kita bincang bab keluarga, selalu kita bincang bab masyarakat, ya, bab akhlak, ya. Tapi pagi ini kita minta untuk bincang berkaitan dengan keluarga. Pertama sekali, saya percayalah, semua setuju bahawa keluarga ni dia boleh jadi dia panggil apa, yang mendatangkan kegembiraan kepada kita, boleh jadi juga yang mendatangkan kesengsaraan. Dua-dua datang daripada keluarga. Ahlan wa sahlan Tuan Haji Isrun Hanafiah, ya. Keluarga boleh jadi mendatangkan kebahagiaan pada kita, boleh jadi juga keluarga asbab mendatangkan kesengsaraan kepada kita. Ini dua perkara memang selalu bersekitar, ya, berkitaran dalam soal kekeluargaan. Dan kita dapat lihat, ya, isu berkait dengan kekeluargaan ini dalam kehidupan kita. Kita dapat lihat dengan jelas. Ada orang kerana anak, jadi keluarga jadi haru biru. Ada juga yang sengsara kerana isteri, ya. Ada juga yang hidup berlinangan air mata kerana suami. Dan ada juga yang hidup jadi tak tentu hala kerana mertua. Semua bersekitar dengan keluarga. Sebab itu keluarga ini boleh jadi satu keadaan dia membawa kebaikan pada kita kerana membahagiakan. Isteri membahagiakan suami, menyenangkan hati suami. Suami memberikan kegembiraan kepada isteri. Anak-anak menjadi buah hati penawar jiwa kepada ibu bapa. Ini adalah harapan, ya, harapan. Tetapi ada juga di sebalik daripada itu, boleh jadi dia menjadi masalah kepada keluarga tadi. Kita sebut dah tadi, ya, ada orang berlinangan air mata sepanjang kehidupannya kerana perangai suami. Ada kadang-kadang keluarga jadi tak tentu hala, anak-anak jadi bersepah entah ke mana kerana isteri yang tak keruan. Boleh jadi juga mak bapak jadi lintang pukang kerana melayankan masalah yang dibawa oleh anak-anak. Ini semua berlaku dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Dan kita doa selalu, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun
waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Kau berilah kepada kami hablana min azwajina, pada pasangan-pasangan kami. Ada orang tanya, Ustaz, doa ni boleh ke baca kalau kita belum kahwin? Ini masalah kita. Kita biasanya satu-satu perkara ni kita akan berdoa bila kita rasa kita dah berada dalam keadaan tu saja. Tapi sedangkan berdoa ni dia tidak syarat ketika kita dah berlaku, dah berada pada kedudukan tu saja baru kita nak berdoa. Tak. Kita boleh berdoa sebelum berkahwin. Kalau ada dalam ni yang belum berkahwin, boleh. Bahkan kita boleh doakan untuk anak-anak kita doa yang sama. Ya, doa yang sama. Mungkin anak kita dia tak rasa lagi lah nak cari pasangan. Tapi kita sebagai mak bapak, kita boleh doakan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berilah, anugerahkan kepada kami hablana. Ya, sebab itu apa yang kita boleh dapat kegembiraan daripada keluarga kita ni sebenarnya adalah hibah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang beri. Ya, Allah Ta'ala beri. Sebab itu kita jangan mendabik dada. Jangan sekali-kali mendabik dada. Ada orang dia dapat mak mentua bagus. Ya, saya alhamdulillah antara yang Allah anugerahkan mak mentua bagus lah. Ya, kalau dulu rumah saya bekerja, kadang-kadang bila balik kita program, ya, rumah tak ada pasal dia bekerja. Mak mentua kita tu tolong teman kita duduk makan sekali. Kan, macam isteri kita duduk makan sekali. Kadang-kadang kita fikir, ini mak mentua aku ke bini aku? Ya, tapi taklah teruk sangat sama macam tu. Takkan tak kenal mana bini, mana mak mentua. Nama pun mak mentua, dah tua lah. Betul. Ada orang dia dapat mak mentua bagus, alhamdulillah. Ada orang dia dapat mak mentua kan macam ibu mertuaku. Ya, itu masalah pula. Nyonya Mansur. Macam Nyonya Mansur. Mak, kenapakah kau dilahirkan di muka bumi ini sebagai manusia? Bukankah elok kau dilahirkan sebagai binatang? Alah Kasim, kata Piramli buat cerita. Betul tuan-tuan ni. Itu cerita rumah tangga tu, cerita keluarga, cerita keluarga. Sebab itu Nyonya Mansur punya watak tu memang hidup sungguh lah. Nak sampaikan orang jadi takut betul dengan mak mentua. Ya. Orang jadi takut dengan mak mentua. Pasal kes Nyonya Kasim ni pasal, ya, Nyonya Kasim pula dah, Nyonya Mansur. Raya nanti ada tak kuliah macam ni, kata Nina, insyaAllah nanti kita bertenang-tenang. Kita settlekan satu-satu dulu. Ni yang belum raya ni pun tak settle lagi, insyaAllah. Ya. Jadi kadang-kadang lah, tidak kesayangan, tak kesayangan saya. Bukan masalah menantu kesayangan. Kita bercerita ni, kita kata sebut sebagai apa, kita panggil istilahnya, ada orang bahagian dia. Kita jangan mendabik dada. Jangan mendabik dada. Ya, kerana Allah bagi. Sebab itu kita doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Pasangan kita. Sebab itu tuan-tuan, kita bukan kahwin dengan pasangan kita saja. Kalau kita yang perempuan kak, kita berkahwin dengan suami kita, kahwin sekali dengan mak mentua kita dan bapa mentua kita. Ya. Kita kahwin dengan mak mentua kita dan bapa mentua kita sekali. Kahwin sekali. Tapi bukanlah kahwin tu kita pula jadi bini bapa mentua kita. Maksudnya ialah kehidupan kita tu bukan hanya dengan isteri kita, tetapi dengan mertua sekali. Kena begitu. Ya. Maaf sebutlah tuan-tuan ni, mungkin ada orang tak bersetuju. Sebab itu ada orang tanya, Ustaz, perlu tak kita berbuat baik kepada mak mertua, bapa mentua? Perlu. Walaupun dia tidaklah pada kedudukan, ya, seorang mak ayah ataupun pada kedudukan mak ayah, tetapi mereka juga sepatutnya dihormati sebagaimana mak ayah kita. Ini yang muda-muda lah, yang muda-muda, yang tua-tua, mak mentua dah tak ada dah. Doakan sajalah. Ya. Sebab itu kena. So, kita doa tuan-tuan, doa. Sebab itu saya kata, pertama, yang belum kahwin, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita daripada Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan, ya. Tuan-tuan boleh sampai-sampai kita like juga mereka punya page, insya-Allah. Ya, page Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan. Ya, ini NGO, nampak macam
orang muda ramainya dalam NGO ni. Saya pun tak sempat nak belik sangat. Tapi perasan saya macam banyak orang-orang muda dalam NGO ni yang banyak buat kebajikan, buat perkara memberi bantuan dan sebagainya. Bagus, ini satu perkembangan yang baik. Kita nak supaya anak-anak muda kita begitu, insya-Allah. Tuan-tuan, so itu pertama doa. Alhamdulillah, Fauzan Dahlan, masya-Allah ya. Tuan-tuan, kita doa walaupun belum kahwin. Jangan tunggu dah kahwin, sebelum kahwin doa. Hablana min azwajina. Kalau dah kahwin, doa juga. Ya, doa juga. Doa tak ada masalah. Kalau anak kita tu kecil lagi, bila taklah kecil tu kata orang besar tungau ya. Besar tungau. Taklah kecil sangat. Mungkin peringkat 17 tahun, 18 tahun ni. Tapi kita doakan sama. Apa masalah dia? Memang dia pun belum rasa lagi nak berkahwin. Tetapi kita doa, ya Allah, sejodoh ketentuan ni kan kita tak tahu. Kita tahu mana kita dengan pasangan kita ni mana ngap dulu. Kan contohlah kan. Ada orang dia berkahwin dengan orang yang dia pun tak sangka daripada tadika dia bersama. Kan satu sekolah tadika, sekolah rendah satu sekolah, sekolah menengah satu sekolah. Universiti pun sempat satu sekolah juga. Rupa-rupa satu rumah pula. Nah, itu kita panggil benda kita tak tahu. Sebab itu kita doa. Ya, doa. Zainuddin kata zaman sekarang ni ada lagi ke mak mentua macam Nyonya Mansur? Ada tuan-tuan ni. Siapa? Kita lah tu. Yang dalam ni lah tu. InsyaAllah tidak ya. Mudah-mudahan. Terima kasih tuan-tuan tahniah yang memberikan perasaan kepada ibu bapa mertua kita. Tahniah, alhamdulillah. Itu memang benda yang kita disuruh. Ya. Mana kita kena letak juga mak ayah mertua kita tu macam ibu bapa kita juga. Baik, tuan-tuan, saya tu berdoa. Ya, doa. Hablana min azwajina. Kita sebut tadi pasangan itu kita doa. Saya sebut dah tadi sebelum kahwin doa, yang dah kahwin doa, yang anak-anak belum berasa nak kahwin, kita doakan juga supaya Allah bagi dia temukan jodoh yang baik. Penting tuan-tuan. Ya, penting. Jodoh tu penting. Sebab itu kadang ketika ada orang baik, tapi bila dapat jodoh tak baik, jadi tak baik. Ada tak? Rajin jumpa kan? Rajin. Elok dah bertudung, bagus semua, dapat jodoh yang tak baik, habis karut. Ingat tak kita ada pernah cerita tentang bagaimana seorang perempuan yang daripada keluarga yang baik, tetapi bertemu dengan jodoh daripada kalangan etis. Akhirnya dia keluar daripada Islam dan jadi seorang etis. Ya, Allahu alam hari ini bagaimana? Ahlan, Yana Hashim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam daripada Penang. Terima kasih tuan-tuan yang baru bersama-sama dengan kita pagi ini. Untuk maklumat, ini puasa yang ke-24 dan kali pertama setelah 24 Ramadan kita bersiaran pada jam 7 pagi. Memang tak pernah kita bersiaran pagi buta ni. Ya, sebab sangkaan saya orang semua tidur dah. Ya, rupanya ramai yang tak boleh tidur lagi. Tu. Jadi alhamdulillah, terima kasih yang bersiaran. Kita pagi ni dibawakan oleh Yayasan Insan Suka Kebajikan. Yayasan Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan. Macam-macam pertubuhan tuan-tuan. Jadi pagi ni kita bersiaran bersama Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan ya. Jadi bolehlah nanti kita sama-sama like page mereka. Dan mereka juga buka untuk sumbangan-sumbangan daripada masyarakat untuk bantu anak-anak muda kita untuk bergerak dalam masyarakat untuk melakukan kebaikan, insya-Allah. Baik. Kemudian kita doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Okey. Maknanya pasangan ini kita minta kepada Allah Taala. Ada orang tanya, Ustaz, ini kalau kita dah kahwin, dah mengarut pun pasangan kita. Dah mengarut. Maksudnya pasangan kita ni misalnya ialah tak semayang sebagainya. Bolehkah kita doakan lagi? Boleh, lebih-lebih lagi. Sepatutnya doa ini masih kena sentiasa berlingkaran di lidah kita. Ya, sentiasa melingkar di lidah kita untuk kita sebut selalu. Ya, sebut selalu. Walaupun keadaan apa, ya, walau apapun keadaan, maka kita doakan pasangan kita. Ini penting.
Tuan-tuan, kita sebut dah dulu, ya. Kalau tuan-tuan ingat lagi lah, saya tak tahulah yang mengikuti kita punya program ni, banyak program dah kita sebut, ya. Ingat lagi ke tidak? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran kan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau tak boleh beri hidayah kepada orang yang kau sayang, tetapi Allah lah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi maknanya hari ini kita kita dalam kehidupan kita, pasangan kita ni kalau nak berubah sekalipun, Allah Ta'ala buatlah apa benda pun kak, hatta jumpalah bomoh pun, bukannya dia berubah, dia jadi bodoh mau, bahasanya lah orang panggil. So kita bomohkan suami kita, bomohkan isteri kita, mana nak mau. Terima kasih Intan Mimi, Sabah dah terang katanya. Tak sangkaan saya lah, sangkaan saya orang dah tidur pasal malam tak tidur. Rupanya lagi ramai yang tak tidur. Alhamdulillah. Apa pun, salam hujung minggu. Hari ni hari apa? Ahad. Salam hujung minggu. Mungkin tak bekerja kita hari ni, ya. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ni ada manfaat, tuan-tuan. Jadi sebab itu doa untuk pasangan kita. Doa. Tapi saya pasangan saya bagus dah, tip top. Tip top sekalipun kena doa. Tuan-tuan, ramai di luar sana yang pada permulaannya pasangan yang bagus, tetapi Allah uji dengan pasangan. Allah uji, Allahu Akbar. Ada orang yang bisnesnya bagus, hancur bisnes kerana Allah uji pada pasangan. Jangan kita minta, tuan-tuan, jangan minta. Percayalah. Bahkan tuan-tuan, saya taklah pandai sebab bab perubatan Islam ni, tapi pernahlah mengikuti pelajaran. Saja nak belajar, nak tahu. Sebab saya tak boleh nak apply. Ya, orang tanya saya, Ustaz, kenapa Ustaz tak apply? Saya tak boleh. Saya baca doa jin gelap. Saya jampi jin gelap nyampah saya. Ya, betul tak? Saya ikut dulu dengan Darussalam. Ya, masa itu zaman saya berapa belas jam je. Kena praktikal. Maknanya pesakit datang, kita praktikkan, baca doa-doa yang diajarkan tu. Jadi bila baca jin gelap, malas saya baca. Kan? Kita baca, orang lain baca jin takut, kita baca jin gelap, malas. Allahu Akbar. Terus saya malas praktis, tuan-tuan, ya. Tu. Jadi tuan-tuan, kita sebut tadi, ada orang rosak bisnes kerana pasangan. Khususnya isteri lah. Isteri. Bisnes baik, pekerjaan baik, rosak. Sebab apa? Sebab masalah pada isteri. Maksudnya bukanlah kita kata isteri buat masalah. Artinya, ya, orang kalau nak sihirkan tu, sihir kepada isteri. Auzubillah. Tu kena hati-hati. Sebab orang jarang sihir pada suami. Mungkin agaknya kerana keadaan wanita tu. Saya ada terbaca satu tulisan daripada juga pakar dalam bab perubatan Islam ni, Datuk Amran Kasimin kalau tak silap saya, bersama dengan Datuk Dr. Haruddin, Allah yarhamhu, diberitahu tentang kan lemahnya orang perempuan ni pada sesuatu masa dari segi jiwa ni, maka senang syaitan nak masuk, ya, senang syaitan nak masuk. Jadi menyebabkan mudah untuk dikuasai wanita. Sebab itu kita orang perempuan hati-hati. Kak, dengar ni, kena hati-hati kita, Kak. Lebih-lebih lagi kita yang suka menayang-nayang gambar kita di Facebook. Takut ada orang geram ke kita, ada orang dengki ke kita, maka disihirnya kita. Itu yang bahaya ain tu. Ya, sihir ain tu bahaya tu. Sebab tu kena hati-hati. Kerana orang kita ni dia tak mikir panjang. Bila dah jadi, baru dia kelang keliput. Macam mana gaya, rosak habis keluarga. Ya, tu. Bawa tenang, ya nak, bawa tenang. Bantu tuan-tuan, kita pesankan orang perempuan ni hati-hati, Kak, hati-hati. Ya, hati-hati kerana ruang yang ada pada orang perempuan tu mudah di take over oleh syaitan. Sebab syaitan ni memang begitu. Allah Ta'ala pun sebut dah, kalau kita tak dekat dengan Allah Ta'ala, fahuwa lahu qarin. Syaitan pula jadi qarin kita, jadi member, partner. Kan? Sebab itu orang perempuan dia tak boleh stop berzikir, tak boleh stop daripada zikrullah. Tak. Ya. Tak ada harapan. Ya, jin memang tak boleh. Tak menakut dia dengan saya.
Ya, tak nak sebut ni tuan-tuan, itu kita orang perempuan, kita kena hati-hati. Hati-hati. Sebab itu ni, maknanya boleh datang masalah rumah tangga tu daripada sebelah perempuan. Biasanya kalau orang nak buat jahat, Waalaikumsalam Kak Zu, syafakumullah, ya, syafakillah. Tuan-tuan, sebab itu orang perempuan kena hati-hati. Tapi ustaz, berdosa kalau sihir orang. Betul kat ini. Kalau yang buat tu tahu dosa, senang, ya. Kalau yang buat itu tahu dosa tu senang masalah. Kalau kita sebut ni Amir hantu jebol, maknanya kita kata-kata sinilah, ya, bahasa mudah kita kata orang sihir apa nama ni, kita santau itulah sebagainya, gitulah, ya. Banyak. Sebab tu kena hati-hati. Kena hati-hati. Dan boleh jadi juga Allah Ta'ala uji masalah keluarga kita daripada suami. So itu doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Nampak? Dijilen Joanna, ustaz, kalau dah tutup aurat, gambar-gambar yang tak tutup aurat di Facebook dan IG kena delete. Mesti kena delete bang. Mesti. Jangankan dah tutup belum tutup aurat, kemudian dah tutup aurat kena delete. Masa tutup aurat ni pun delete. Kadang-kadang kita terikut-ikut orang-orang, ya, gambar kita. Orang suka letak gambar dalam Facebook, kita letak gambar Facebook. Ada orang kata, ustaz, saja je buat kenangan. Okey, kita kata kita boleh consider lagi lah, pasal kita pun bukan somebody yang kita risau kita punya maklumat, ya. Tetapi jadikanlah dia sebagai dia panggil istilahnya private. Tak perlulah orang nak menengok ni. Tu misalnya. Ruzilawati, zikir terbaik untuk amalkan. Saya cadang lagi paling mudah kalau nak zikir ni tuan-tuan, baca mak surat. Senang, baca mak surat. Banyak ada di pasaran, ya, bahkan online pun ada, boleh dapatkan, download saja, ya, mak surat. Itu lagi senang. Itu paling mudah. Yang Nasyib kata private kan dia. Itu sekurang-kurang lah, ya. Kalau tuan-tuan ni memang memang tak ada orang nak peduli ke kita. Tapi kalau tuan-tuan ni jenis orang peduli, jadi tak payahlah simpan banyak-banyak maklumat, kerana itu mudah orang akses, ya. Tu maksudnya. Baik, tuan-tuan. Dan kemudian kita doa sama, warzurriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, Engkau berikan, jadikan juga. Makna Engkau beri, makna hablana zurriyatina. Ya Allah, Engkau beri, kau rezekikan kami anak-anak. Satu anak-anak ni juga tuan-tuan, anugerah Allah Ta'ala. Bukan soal kita dapat anak, tetapi dapat anak yang baik. Sekali lagi, terima kasih Pertubuhan Sayang Kebajikan, ya. Yang kita tengok di sini ada disebutkan program-program, dan ada maklumat-maklumat daripada Yayasan Kebajikan ni. Mungkin kita boleh pin yang ini supaya senang kalau siapa yang nak dapat. Okey, nak dapatkan maklumat daripada Yayasan Kebajikan Islam, Yayasan Pertubuhan Insan Kebajikan, Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan. Allah, susah menor namanya, ya. Lain kali buat pertubuhan senang sikit nama. Pertubuhan sayang, ya. Pertubuhan sayang kamu sayang. Gitu kan senang. Tuan-tuan, apa saya cakap tadi? Anak-anak. So tu anak-anak ni Allah Ta'ala bagi. Ya. Allah Ta'ala bagi pada kita. Allah bagi anak yang baik. Tu alhamdulillah, tu rezeki kita. Lepas tu kita jangan sombong tuan-tuan ni. Jangan sombong. Kalau sekiranya Allah Ta'ala bagi kita anak yang baik, tu jangan sombong. Jangan sombong. Nur Fatin, macam mana nak berhadapan dengan orang yang suka panjangkan permusuhan? Jauhkan orang ni. Ya. Jauhkan. Sebab apa? Sebab orang-orang yang jenis suka macam ni dia panggil dia tak takut Allah Ta'ala. Jadi orang tak takut Allah Ta'ala ni, kita susah layankan. Kerana besok orang macam ni dia akan merosakkan kita. Kak Syarifah Azhar kata baca mak surat lepas subuh dan asar, dan dia boleh jadi pendinding kita juga, Kak. Betul. Ya, itu antara yang boleh lah kalau kita payah sangat mikir apa benda pula. Tapi kalau kita pandai nak mencari dalam kitab dan sebagainya, itu lebih mudah. Baik, tuan-tuan.
Sebab itu anak kita mohon kepada Allah Ta'ala. Ya, bukan mohon anak saja. Sebab itu ada orang tanya, dia kata, Ustaz, saya tak dapat anak lagi, tak dapat anak. Saya dah buat macam-macam dah, Ustaz. Ustaz ni kata buat ni, Ustaz ni kata buat ni, Ustaz ni kata buat ni. Orang ni kata tip ini, petua itu, petua. Semualah saya buat. Ya, bukan petua, pemuda, semua saya balut. Ya, orang kata pergi ke Mekah, saya pergi. Yang belum lagi ni orang suruh pergi doa dekat tempat syirik je. Itu yang saya tak buat lah. Auzubillah kata dia. Tu. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, kita terlupa. Allah dah bagi kita, Allah tak bagi kita tu supaya selamat kita daripada kita dapat anak-anak yang menyusahkan kita. Betul? Ustaz, macam mana nak ajar anak yang tak nak dengar cakap kedua orang tua? Kak Shima, saya kata tadi, baca doa ni. Ya, baca doa ni. Maknanya kita baca doa ni. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ustaz, mohon tip mustajab doa 10 Ramadan tahid. Bang, semalam kita sebut bang, malam tadi kalau abang ada ikut lah kita punya live malam tadi. Kita sebut jangan sampai kita terhalang doa kita kerana kita punya harta. Makna tengok harta kita. Kita masih ada peluang lagi ni. Tengok harta kita balik. Sekurang-kurangnya niat, ya Allah, aku nak pulangkan balik harta orang ni. Aku nak bagi balik hak orang ni. Tu ingat. Sebab apa? Nabi SAW sebut dah. Ya, yang muddu yadahi, orang ni menadah tangan ke langit. Tadah tangan ke langit. Kemudian diminta kepada Allah Ta'ala, tapi Allah tak nak dengar doa dia. Kenapa? Sebab makanan daripada yang haram, minuman daripada yang haram, pakaian daripada yang diberi makan daripada yang haram. Jadi kena hati-hati. Yang ini ni yang menolak. Bukan masalah doa kita salah baca. Bukan kita tak tahu doa yang istimewa. Tak. Tapi sebenarnya kerana kita terhalang dengan diri kita sendiri. Semalam tajuk kita, periuk kita. Tengok balik dekat tajuk periuk kita. Ya, kita bincang dah malam tadi. Boleh tengok. Maknanya kita berhati-hati. Sebab itu kita hari ni yang kita risau, kita masuk 10 akhir ni. Orang tanya, Ustaz, apa yang kita risau 10 akhir ni? Saya kata, yang kita risau 10 akhir ni ialah kita beribadat tapi Allah tak tengok pun ibadah kita. Allahu Akbar. Betul? Kita tak tengok, Allah tak tengok pun kita. Allah tak tengok pun kita. Saudara Ustaz, lama tak tengok Ustaz kat TV 3. Sekarang saya buat TV 2.5. TV 2.5. Tuan-tuan boleh tengok dekat TV 2.5 lagi senang. Wana rahaza ahlan Kak Wan. Tuan-tuan ni. Sebab tu doa minta dengan Allah Ta'ala. Wa zurriyatina qurrata ayun. Kita minta tu, ya Allah, jadikan anak kami ni penyejuk mata. Kita tak minta anak kita cerdik tuan-tuan, belum tahu lagi sejuk mata. Kita minta anak yang menyejuk mata. Adik duduk. Contoh duduk betul dia. Maknanya betapa seronok kita bila anak dengar kata, kan, anak nak ikut bangun qiyam, bangun lail, bangun, semua bangun. Allahu Akbar. Seronok kita tuan-tuan dapat anak gitu. Percayalah tuan-tuan, kegembiraan ibu bapa bila melihat anak tadi membesar dengan ketaatan kepada mak bapak. Yakinlah, walaupun anak kita tak cerdik macam orang lain, tanyalah mana-mana mak bapak. Bila anak kita sihat, bila anak kita taat. Dua je. Sihat anak kita, taat anak kita. Walaupun tak cerdik, anak orang dapat asal nombor 1 je anak dia. Asal nombor 1 je anak dia. Sampai tak ada nombor dah, semua nak dibalut. Tapi anak kita mungkin tak cerdik. Anak kita mungkin tak sepandai anak orang tu. Naik kadang-kadang dapatlah nombor 2. Itu pun kita dah doa selamat potong 3 ekor lembu. Ya. Itu pun kita dah potong 3 ekor lembu malam tadi. Malam tadi pula. Sebab anak kita dapat nombor 3. Ustaz cerita pasal poligami. Bini saya tak luluskan apply buka cawangan ni. Bob, tenang. Poligami kita bincang tajuk lain. Saya rasa bagi ustaz yang dah poligami. Saya pun belum poligami. Kalau saya dah poligami, saya cerita nanti bab poligami. Tunggu InsyaAllah. Kalau saya dah poligami nanti, kita akan buat tajuk poligamiku. Poligamimu. Apa nama? Pipe poli untuk kau. Kan? Tu maksudnya. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita minta. Ya, kita minta. Minta maaf tuan-tuan, live kita pagi ni dibawakan oleh Pertubuhan Insan Sains Kebajikan. Memang ini kali pertama kita live pada waktu pagi ni pukul 7. Saya pun ingat tak ada orang.
ada pula orang rupanya ya, lagi pula hujung minggu. Tak apalah, nanti kita boleh bincang. Mungkin hujung minggu kita boleh buat live pagi-pagi kot bangun kali. Penerbit dengar tu, penerbit memang dengar dah, jangan risau, buat tenang ya. Okey, Kak Wanon ni, Wak Nur Adilah kata, bagaimana kalau ayah yang beri rezeki yang haram kepada anak-anak? Sebab itu dia ada dua, Kak. Pertama, kita memang kita memang mencari sumber haram. Ada yang kedua, anak-anak dan isteri dia tak ada pilihan. Memang suami bawa balik menang nombor ekor, berjudi, ambil hati orang, pula dah, ambil harta orang. Ya Allah tuan-tuan, ambil harta orang, ambil pasal tuan-tuan cerita poligami, saya dah pergi ke hati pula dah ya. Saya ni sensitif. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sebab itu harta tadi, kalau suami tu yang bawa sumber yang haram, anak tadi dia tidak berdosa. Isteri tak berdosa, dengan syarat isteri jangan pula jadi penyokong. Ada yang saya tengok, bila pergi ke kedai nombor ekor, pergi tuan-tuan, saya pergi pasal kita nak tengok suasana orang main nombor ekor. Isteri boleh pula jadi penyokong suami. Isteri duduk motor belakang, suami turun, dia boleh bagi apa, motivasi. Bang, tikam elok-elok, kata dia. Bang, tikam elok-elok. Allahu Akbar. Langsung tak ada nak menunjukkan isteri rasa tak suka, marah. Ini masalah. Lepas tu, kalau isteri, anak-anak dia dibawa, harta tadi dibawa oleh bapak dia tak ada pilihan, maka tak ada masalah, dia tidak berdosa. Cuma isteri kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jangan kau jadikan asbab suami aku ni, anak-anak aku jadi perangai macam dia. So mak kena main peranan. Salih Asadi, jangan ustaz, tak, bertenang ya, bertenang tuan-tuan, bertenang. Okey, jadi maknanya kita mak yang kena main peranan, anak memang tak tahu apa. Jadi mak kena main peranan. Ya, kita minta doa selalu, ya Allah, jangan kau jadikan asbab laki aku bawa sumber yang haram ni, kau hitamkan hati anak aku, ya Allah. Maknanya begitu. Maksud yang berkata seronoknya ustaz buat live pagi. Betul tu, macam seronok pula bawa tenang ya, bawa tenang. Ya, itu yang tanya tadi berkenaan kalau bawa duit. Kalau suami bawa duit. Ya, kalau suami bawa duit. Fazli memang kena cerita poligami ni benda. Ya betul bang. Saya setuju bang. Saya setuju dengan Bang Fazli. Sangat setuju. Memang itu poligami itu memang Rasulullah SAW buat. So saya kata nanti tunggu, saya buat dulu. Dah buat nanti cerita lah. Kalau saya tak buat, macam mana saya nak cerita? Payah. Kita pun tak ada experience. Cerita bukan main lagi bayar nak rak. Sekali bini batuk je. Habis line hilang terus. Line hilang terus. Tak kena lah ya. Tak kena. Ya. TV 2.5. Betul. Ya. Kita berada di TV 2.5. Dalam rancangan kita yang dibawakan oleh Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan. Yang bersama-sama kita pagi ni. Maklumat boleh dapatkan di bawah tu tuan-tuan ya. Baik. Bob tenang ya. Bob tenang. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita dah jawab soalan akak tadi tu. So tak ada masalah. Tapi doa kita kena doa kak. Jangan kita setuju je, jangan. Ya, jangan. Baik. Tapi dulu-dulu tuan-tuan, isteri pun main nombor. Saya ingat lagi zaman-zaman saya kecil-kecil dulu, kalau pergi kedai, ikut mak kadang-kadang, dia panggil loteri kebajikan masyarakat. Pasal nama tu dia bubuh kebajikan. Memang makcik-makcik tu ambil dua keping Dia lori, alamak tak kena, kata dia. Kita menengok apa benda dia orang main ni. Ya, rupanya loteri. Zaman tu lah, zaman tu. Tapi sekarang dah tak ada dah. Alhamdulillah. Masyarakat kita ni banyaklah kepahaman ya. Ustaz Syarul Anwar Hadisun. Dah awal-awal dah tak ada masalah. Tak ada harapan. Allahu Akbar. Baik, tuan-tuan. Kita balik-balik berdoa tadi. Sebab itu kita minta pada Allah Ta'ala, waja'al wa zurriyatina qurrata ayun. Minta supaya Allah berikan kita zuriat yang menyejukkan mata. Sebab tu jangan risau bang, kalau anak kita kadang-kadang kita risau anak-anak kita tak berjaya. Allah Ta'ala ni bagi, dia bergantung juga. Kadang-kadang bapak tak cerdik, mak tak cerdik, kot mana anak tu nak cerdik?
Kadang-kadang, ya, ada keadaan bapa tak cerdik, mak tak cerdik, anak Allah bagi cerdik. Kadang-kadang mak bapak cerdik, anak memang tentu cerdik. Kadang-kadang mak bapak cerdik, anak pula tak cerdik. Dia macam-macam. Jadi kita, yang itu tu tak usah kita risau sangat. Kan itu boleh diusahakan. Yang kita risau ialah bila bapak semayang, mak semayang, anak tak semayang. A'udzubillah min zalik. Nampak tak? Lebih berat bila bapa tak semayang, mak tak semayang, anak pun tak semayang. Berjemaah tak semayang. Faham tak? Bukan berjemaah semayang, dia berjemaah tak semayang. Kami Alhamdulillah di rumah memang berjemaah tak solat. Mabuk kita dengar, berjemaah tak solat. Orang solat berjemaah, dia rupanya berjemaah tak solat. Makna beramai-ramai tak solat. Nak keluar pergi kerja, Allah Akbar. Okey, yang bekerja hari ni kak, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keselamatan semasa bekerja, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki yang baik, insya-Allah. Ya. Terima kasih Syekh NBB Syekh. Terima kasih orang Singapura. Ramai orang Singapura hari ni, ya. Dan bukan hari ni je, beberapa hari ni kita ramai pada Singapura, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Taala berikan orang Singapura keadaan yang baik, insya-Allah, suasana lebih baik, dan juga sebagaimana kita di Malaysia juga, mudah-mudahan insya-Allah. Ya. Tengah hari boleh kalulah kata Kak Syarifah Zahra. Bawa tenang, sabar tuan-tuan, ya. Sabar. Ya. Tuan-tuan, sebab itu kita doa untuk anak-anak tu, kita minta supaya Allah bagi kita anak yang menjadi penyejuk mata. Itu paling penting. Anak tu solat, sejuk mata kita. Ya, apatah lagi anak boleh doakan untuk kita pula. Belum mati lagi Allah doakan. Anak doakan kita, Allahumma ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahu akbar. Apa lagi kak bang yang boleh menjadi seronok pada kita melainkan bila anak boleh berdoa begitu. Kita ni mak bapak kadang-kadang berdoa pun tak tentu bunyi lagi. Allah. Tu bagaimana perasaan kita, anak boleh berdoa. Sebab itu kadang-kadang kan kita ada mak-mak kita di Malaysia ni lah khususnya, penonton kita ni, sahabat-sahabat yang hantar anak pergi pergi belajar di pergi belajar di sekolah tadika ni, macam pasti ke sekolah tadika Islam ke, balik anak boleh berdoa. Seronok dia, walaupun pelat-pelat begitu budak-budak tu berdoa, dia rasa seronok. Kenapa? Sebab ini yang disebut wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, dan anak-anak yang menyejukkan mata. Tuan-tuan, kita ramai-ramai 750 orang ni, kita doa sama-sama. Bagi yang tak sihat ni, Allah berikan kesihatan. Nas'alullahal azim Rabbul arsyil azim ay yashfina wa yashfi mardana wa yashfi marda ahlina wa yashfi mardal muslimin. Allahumma taqabbal minna du'aana fi hazihi sa'atil mubarakah fi yaumul mubarak. Allahumma shfihim, Allahumma shfihim, Allahumma shfihim, Allahumma shfi mardahum, Allahumma shfi mardahum, Allahumma shfi mardahum. Rabbi yassir umurahum, Rabbi yassir umurahum, Rabbi yassir umurahum. Tuan-tuan aminkan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan, ya, kesihatan yang baik kepada sahabat-sahabat kita, penonton kita yang ramai ni mungkin ada yang kurang sihat. Allah berikan kesihatan yang baik insya-Allah. Ya. Baik tuan-tuan, sebab itu kita doa. Cuma saya nak konan sikit tuan-tuan. Ada satu riwayat, ya, satu riwayat ni biasa mungkin kita dengar, mungkin ada orang tak pernah dengar. Satu riwayat tentang satu orang laki-laki datang kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Ya, dia datang kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Laki-laki ni bawa anak dia. Ya, dia bawa anak dia, dia mengadukan kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab ketika itu sebagai khalifah. Laki-laki ni dia bawa anak kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika itu adalah sebagai khalifah. Kenapa dia bawa? Di zaman itu memang macam itu. Khalifah ni tuan-tuan, kerja dia rujukan orang. Ya, khalifah ni kira macam kita kata Perdana Menteri lah masa itu, dia memang macam itu. Ya, jadi datang laki-laki ini untuk mengadukan tentang anaknya. Ya, mengadukan tentang anaknya. Apa anak tu buat? Anak tu, ya, anak laki-laki ini ialah anak laki-laki ini dia derhaka kepada laki-laki ini. Ya, dia pergi daripada Sayyidina Umar, ya.
untuk mengadu, yashku ilaihi, untuk nak mengadu kepada Sayyidina Umar tentang anak dia. Anak dia derhaka. Ini biasa. Kita biasa cakap, ustaz, macam mana anak derhaka, ustaz? Macam mana anak derhaka, ustaz? Ustaz, kalau anak kita derhaka nak buat macam mana? Ustaz, kalau anak macam ni, ada anak maki mak bapak. Bukan maki je sekarang ni, penampar mak bapak. Allah karim. Ya, macam-macam. Jadi, kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang kita jadi, ya Allah, saya ni bapak, saya ni mak, begitu kan? Ini benda yang sama dibawa oleh laki-laki ni. Ya. Kemudian Umar Ibn Khattab ketika itu dia khalifah, dia kata, kau bawa anak kau tu ke sini. Dia lelaki ni mula-mula mengadu, dia kata kau bawa. Ya, fa amara Umar bi ihdaril walad. Ya. Dia suruh datangkan, mai bawa anak kau ke sini. Kemudian bila datang budak itu, ditanya, ya, kepada anak tu, sebab dia menderhaka, ya, menderhaka kepada bapak dia. Kemudian anak ni, tuan-tuan, anak ni dengar ni. Oh, kak, makcik, bang, dengar ni. Bang, dengar. Dengar. Anak ni tadi, dia pula tanya ke Sayyidina Umar. Ya, bila budak tu datang, budak tu tanya, ya Amirul Mukminin, dia kata, wahai Amirul Mukminin. Ya, Amirul Mukminin ni besarlah, tuan-tuan, pakat macam PM lah, macam PM. Kemudian dia kata apa? Inna abi lam yaf'al syai'an. Ya, dia kata, bukan itu. Dia kata, alaysa lil waladi hukun ala abi. Kata budak ni, anak tadi, dia kata, Amirul Mukminin, minta maaf, kalau bapa aku kata aku dah ke, okey, aku terima, tapi aku nak tanya kau, wahai Amirul Mukminin, bukankah bapa ada hak yang mesti dia buat untuk anak? Bukankah bapa ada hak yang mesti dia buat? Maksudnya, bapa kena buat sesuatu untuk anak dia. Bukan soal anak saja mesti hormat bapa. Bapa pun kena buat sesuatu. Tu. Kemudian kata Amirul Mukminin, bala, tentulah bukan soal anak saja yang mesti buat hak, nak laksanakan, beri hak mak bapak saja, tak. Tetapi mesti juga bapa buat sesuatu untuk laksanakan hak anak. Kemudian kata budak ini, fama hiya Amirul Mukminin. Budak ni cerdik lah, tuan-tuan, cerdik. Okey, baik, wahai Amirul Mukminin, apa dia hak yang aku sebagai anak boleh dapat daripada bapa aku ni? Aku ni, bapa aku kata aku dah ke, ya, dia mengandung pada engkau, tapi aku nak tahu, apa hak aku, anak sebagai anak, bapa aku kena buat, mak aku kena buat. Kata Amirul Mukminin, ayyan taqiya ummahu. Pertama, kata Amirul Mukminin, pertama dia kena ayyahtarahu. Ya, dia kena pilihkan mak yang baik untuk engkau. Dengar betul-betul. Ni, bang, kak, ya, makcik, kita hari ni masalah anak kita. Kita doa dah, Ustaz. Doa Ustaz pagi tu, Ustaz, berpeluh dah ketiak saya berdoa. Tu. Maknanya memang dah berdoa sungguh lah. Memang dah berdoa sungguh. Tu. Tapi tak jalan juga, Ustaz. Anak saya dah ke juga. Dengar kata Sayyidina Umar. Pertama, kata dia, hendaklah engkau pilihkan mak yang baik untuk ayyakhtar ummahu. Kau pilihkan mak yang baik untuk anak ni. Atau maknanya, bapa engkau patut pilihkan mak yang baik untuk engkau. Maksudnya, mak engkau tu mesti orang yang baik-baik sepatutnya. Terima kasih tuan-tuan yang baru masuk, ala wasalan, ya. Kadang saya sempat menengok jugalah mesej-mesej tuan-tuan ni. Kita punya tim pun tengok juga. Mana yang sempat untuk kita respon, kita akan respon, insyaAllah. Okay, don't worry tuan-tuan, don't worry. Saya menengok juga, insyaAllah. Kita menengok. Apa nama ni, apa pun saya nak sekali lagi wawarkan samping tu, sebelum kita nak sambung balik. Program kita pada pagi ni, live kita di page UHR for you, dibawakan oleh Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan. Maklumatnya ada di bawah ini. NGO, orang muda nampaknya mereka duk buat kerja-kerja kebajikan ni. Bagus kalau kita nak support mereka untuk orang muda ni, insyaAllah. Zaliza Hanafiah dia kata, Ustaz, kalau semalam Datuk Kadar kita lupa nak sedekah malam tu, kalau malam ni kita sedekah macam mana? Tak adalah, ya, dia tak ada. Dia malam tu saja. Kalau Datuk Kadar sampai paginya, ya. Tanazzalul malaikatu tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr.
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai ke pagi. Ahlan wa sahlan Haris Harun. Ahlan wa sahlan. Terima kasih Haris. Susu kambingnya. Terima kasih susu kambingnya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sambung balik. Jadi anak ni, kata Sayyidina Umar, naklah bapa engkau pilihkan anak yang baik. Mak yang baik untuk engkau. Baik. So yang pertama kata Sayyidina Umar. Yang kedua wayuh sinusmu. Ya. Dan diberikan nama yang baik untuk engkau. Ya, kata Sayyidina Umar, bapa engkau mesti bagi engkau nama yang baik. Yang ketiga, wa yu'allimul kitab ay al-Quran. Bapa engkau mesti mengajarkan kau Al-Quran. Sekarang tuan-tuan, kita tanya kita, ini 3 benda yang Sayyidina Umar pesankan. Maknanya, kalau kita tak buat 3 perkara ni, bermakna kita adalah mak bapa yang derhaka. Oh makcik, bang, kak, dengar ni. Kalau kita tak buat, maknanya kita telah menderhaka kepada anak-anak kita. Kita adalah mak bapa yang derhaka. Auzubillah. Terima kasih yang bersama-sama dengan siaran kita pada pagi ini dalam TV 2.5 UHR for you. Ya, bukan TV 3. TV 3 yang satu lagi. Ini TV 2.5. TV 2.5 today. Apa kata budak ni tuan-tuan? Apa kata budak ni? Terima kasih yang kongsikan live kita pada pagi ini. Nak kongsikan lagi pun boleh. Masih ada masa lagi. Ya, masih ada masa lagi. Sebenarnya tuan-tuan, saya sejak lagi pukul 9 kita ada rakaman sikit dengan RTM untuk malam raya. Dia orang akan datang ke rumah pasal tak boleh keluar. Jadi ada 2-3 orang kru akan datang untuk buat rakaman. Jadi insyaAllah sempat kita pukul 8 kita habis lah. Ya, insyaAllah ada masa lagi. Boleh sempat lagi untuk nak sharekan supaya boleh masyarakat tahu tentang pertubuhan insan sayang kebajikan ni, insyaAllah. Terima kasih Kak Zu, ya, orang Sabah kita. Terima kasih. Di Sabah atau di Colombo, Kak Zu. Baik. Apa kata budak ni? Qala al-waladu ya amirul mu'minin, wahai amirul mu'minin, kata dia. Ya. Wahai amirul mu'minin, dia kata, wahai amirul mu'minin, inna abi lam yaf'al syai'an min dhalik. Wahai amirul mu'minin, mak bapak aku. Dalam konteks ni dia kata bapak lah. Bapak aku tak pernah buat. Maknanya nak cerita bapak dia derhaka. Tadi bapak dia datang pasal nak mengadu anak derhaka. Rupa-rupanya si bapak itu yang derhaka. Allahu Akbar. Rupa-rupanya bapak itu yang derhaka. Samalah kita hari ni, kita rasa anak-anak derhaka. Kita semak balik. Khawatir kalau kita sebenarnya yang penderhaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru masuk, ahlan wa sahlan ke TV 2.5. Ni diorang bagi. TV 2.5 diorang bagi. TV 3 yang satu lagi ni TV 2.5. Ahlan wa sahlan. Kita bersiaran pagi ni bersama dengan pertubuhan insan sayang kebajikan, ya, orang-orang muda kita, yang turun untuk buat kerja-kerja kebajikan. InsyaAllah. Bukan takbir raya, di program malam raya rasa saya, ya, program malam raya, program malam raya lah, ya, program malam raya. Saya pun tak tahu program apa, belum sampai lagi, kena tunggu juga. TV suku tak nak lah, 2 suku tak nak, kita ambil 2.5, okey sikit lah. 2 suku. Baik. Apa kata anak tadi? Inna abi, dia kata lam yaf'al syai'an min dhalik. Amma abi, kata budak ni. Adapun bapa aku, amma umi, kata bapa tadi, kata budak ni tadi, amma umi, wahai amirul mukminin, mak yang bapa aku pilih, dia kata fa inha zanjiyah kanat limajusi. Mak aku ni daripada kalangan orang kulit hitam, ya, maknanya orang Afrika ni, kemudian itu Majusi. Maknanya bapa tadi tidak mencari mak yang baik untuk anak ni. Tiba-tiba hari ni kak, bang, hari ni kita mengadu anak-anak tidak hormat pada kita. Anak-anak tidak taat kepada kita. Cuba kita tanyakan, mana kita jumpa dulu mak yang jadi mak kepada anak kita ni? Adakah memang kita
dulu pilih kerana agamanya, atau kerana mata lentiknya, atau kerana mata bulatnya? Bagaimana kita memilih suami kita dulu? Adakah kerana misainya? Adakah kerana kepala botaknya? Adakah kerana hartanya? Adakah kerana pandai mengayatnya? Kak, jawab. Tapi tak payah jawab kat sini lah. Jawab diam-diam saja. Sebab itu, kadang-kadang bila kita teringat tentang anak-anak kita yang perangai macam ini, istighfarlah kita. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Mungkin agaknya anak-anak aku jadi begini sebab kesilapan aku dulu. Dia duduk bincang TV 2.5 lah. TV 2.5 nama dia. TV 2.5. Nanti kita buat TV 2.5. Sebab itu kita kena fikir tuan-tuan, anak-anak kita jadi begini hari ni, adakah kerana mungkin silap kita? Terima kasih Coach Ahlan Kabir Malik. Adakah mungkin kerana silap kita? Ini coach untuk tuan-tuan, untuk kesihatan, ya. Canggih ni. Tu. Sebab itu dia kata apa? Amma umi fa innaha zanjiyah. 5 juz. Kanat 5 juz. Ustaz, macam mana pula kalau suami solat tanggungjawab? Laju betul. Ya. Tanggungjawab rumah tangga, makan minum kami tak pernah, suami tak pernah nak solat berjemaah bersama. Itu sebab kita sebut, Kak. Itu sebab kita sebut. Kadang ketika kita kena berdoa. Doa tadi buat. Doa tadi teruskan. Ya, teruskan. Sebab itu kita sebut di awal tadi. Boleh jadi rumah tangga ni dia jadi penyejuk mata. Boleh jadi rumah tangga ni juga adalah sebagai ujian kepada kita. Tetapi jangan kita korbankan semua dengan anak-anak sekali. Ya, jangan kita korbankan. Ajar Nora rakaman tu bila siaran Ustaz? Malam Raya rasa saya, Malam Raya. Saya pun tak sempat jumpa lagi tuan-tuan hari ni. Nanti insyaAllah, ya, kita wawarkan nanti insyaAllah. Dia orang akan datang ke rumah untuk rakaman pasal PKP ni tak boleh keluar. Kita sebut ni tuan-tuan, soal anak-anak tadi. Bila kita tengok apa yang berlaku pada anak-anak, pertama saya nak sebut, jangan sibuk nak tiup dulu. Ustaz tolong nak tiup anak saya ni, teruk no perangai dia. Bawa tenang, Kak. Tiup kita dulu. Tiup kita dulu bang. Bang, kita dulu. Menolong penerbit tiup saya pula. Ya, tu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ada manfaat, Chef. Apa nama coach? Ya. Tak, tuan-tuan, kita nak sebut ni. Ini isu dia. Bila kita hari ni berlaku masalah anak-anak, kita risau. Tapi pernah tak kita istighfar? Mungkin agaknya kita tengok bini kita masa dulu, masa kita pilih bini kita tidak pilih kerana agamanya. Kita bukan nak salahkan bini. Begitu juga kita isteri, Kak. Kita masa pilih suami kita dulu bukan kerana agama. Maksudnya begitu. Tapi adakah maknanya sekarang kita kena ceraikan dia? Tak, tenang. Berarti dia simple je tuan-tuan. Simple je. Saya nak bagi analogi begini. Analogi dia begini. Baik Ustaz. Okey Ustaz. Fine. Saya mengaku Ustaz, dulu saya cari bini saya tengok mata dia. Pasal mata dia bulat. Kan mata dia bulat. Saya geram tengok mata bulat dia. Ya, rupa-rupanya bila dah kahwin matanya sepit pula. Rupanya dia pakai make up je bulat. Ya, contoh. Baik, sekarang ni apa saya nak kena buat Ustaz? Buat tak tahu je lah. Buat tak tahu. Buat macam biasa. Ya. Buat macam biasa. Tetapi saya kata kerja kita 2 kali ganda. Ya. Kerja kita 2 kali ganda. Makna usaha kita kena gandakan lebih. Misalnya begini. Saya bagi contoh tuan-tuan ni. Misalnya begini, kita bagi contoh. Katalah. Alright. Kita ni nak sembelih lembu. Baik. Lembu kita dah ikat. Susah tak nak sembelih? Ni analogi saja. Susah tak nak sembelih? Kira susah lah ya. Nak kena tarik ramai-ramai. Baik. Itu kalau lembu tu kena ikat. Bagaimana pula kita nak sembelih lembu yang lepas tak kena ikat? Kan kerjanya lebih banyak. Betul tak? Tapi boleh tak masih sembelih lembu yang tak kena ikat? Boleh. Apa ada masalah? Betul tak? Tak ada masalah. Maknanya kalau lembu tu kena ikat, nak sembelih payah. Tapi kalau lembu tadi tak kena ikat, kita nak sembelih masih boleh. Tapi kerja lebih banyak. Kalau tadi mungkin 4 orang punya kerja untuk nak
jatuhkan lembu. Tapi dalam keadaan ini mungkin kita perlukan sekampung jatuhkan lembu tu, pasal tak berikat. Ya, Kamarul Farihan, betul, setuju. Maknanya kita bertaubatlah. Bukan saja kita pandang anak-anak, mungkin kesilapan kita. Makna hari ni kita dah buat semua dah kan? Kita dah buat semua. Tapi kita fikir kenapa lah tak jadi lagi. Tak pasal tak jadi lagi anak ni. Dah habis baca doa dah. Dah habis tiup. Tiup tau, tiup. Tu payah sangat tuan-tuan. Buat dengan gaya-gaya sekali tiup lah. Ya? Dah habis tiup dah kita. Tapi kenapa tak jadi lagi anak ni? Ya? Tak jadi juga. Sebab rupa-rupanya itu adalah kafarah daripada kita. So apa kita kata? Tuan-tuan, kita bertobat dulu. Istighfar dengan benda yang kita buat dulu. Astaghfirullahalazim. Sebab tu bila anak tu tidur, kita cakap dengan roh dia. Ya. Ibu minta maaf. Dulu masa ibu nak kahwin, ibu cari bapa untuk adik. Ibu tak fikir tentang bagaimana agamanya. Ibu tak fikir bagaimana tentang hubungannya dengan Tuhan. Kan? Misalnya. Jadi artinya ketika ini kita rasa, ya Allah, macam mana? Aku minta ampun ya Allah. InsyaAllah. Cuma ni jangan cakap kuat-kuat pula. Tahu pula budak tu. Itulah ibu punya pasal lah. Adik jadi macam ni, kata dia. Kan? Tak, maksudnya kita cakap secara monolog dengan dia. Kalau dia tengah tidur bagi tahu. Cakap. InsyaAllah ibu akan perbaiki adik. Ya, ibu akan perbaiki. Ini kesilapan ibu. Ibu harap adik tidak terus begini. Jangan menghukum kesalahan ibu. Ya. Adik jangan hukum kesalahan ibu. Ibu sedar kesalahan ibu sekarang. InsyaAllah ibu akan cuba perbaiki. Ibu akan cuba ajak supaya ayah pun sama-sama perbaiki, supaya mudah-mudahan adik keluar daripada apa yang sekarang ni. Ya. Supaya adik dalam keadaan derhaka kepada ibu ayah selama ni, adik boleh keluar. Ya. Maknanya kita baru faham setakat ni tuan-tuan, baru kita tahu, ya Allah, rupa-rupanya aku yang punya silap. Kita duk sibuk selama ni sembuh pula. Tiup anak. Minta orang solat ajak untuk anak, rupa yang masalah kita. Betul, kita dah solat taubat. Kak, saat dihambur ni, kita dah solat taubat, kita dah istighfar. Tapi kita tak perasan silapnya itu. Kita tak rasa tu silap. Selama ni kita tak pernah rasa tu silap. Hari ni baru kita tahu. Daripada apa yang disebut oleh Sayyidina Umar ni, baru kita tahu hari ni rupanya silap kita. Nampak? Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang apa yang berlaku pada anak-anak kita, jangan pandang mereka, pandang diri kita. Ya, minta maaf lah tuan-tuan, bukan saya nak suruh kita sedih-sedih menangis, tak. Ni saya bercakap saya jugalah. Dan ini benda yang memang ada, yang disebut daripada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Saya hanya membacakan saja, nak bagi kita faham. Ya. Sebab itu saya kata, kalau hari ni ibu-ibu di luar sana, bapa-bapa di luar sana, ya, abang-abang kita, kakak-kakak kita rasa, saya pun sama, kita rasa benda yang sama. Kak, ketahuilah, mungkin kesilapan kita. Kalau mak tiri, sama juga. Sebab bapa sama je. Mak tu yang tiri, bapa kanan. Mak tiri, bapa tanan. Kan? Tu. Jadi kita kena rasa silap ni. Kita ni, anak tu tak berubah sebab kita tak rasa salah. Isunya bukan kita tak bertobat, Kak. Kita memang dah bertobat. Kita dah bagus dah sekarang, solat ni kita bagus. Tapi kita tak pernah rasa bahawa ketika dulu kita berkahwin dengan suami kita, dulu kita kahwin dengan isteri kita, yang kita sebab kita pilih kerana agamanya. Tak, masa itu kerana yang lain. Masa itu sebab kita masa itu dekat universiti sama-sama nak pergi kuliah, kelang kabut, dah terlanggar pula, jatuh buku, macam cerita drama tu. Bukan kerana pasal agama dia, tak. Bukan kita tengok menung, ya Allah, aku rasa ini jodoh yang terbaik untuk aku. Tengok bagus, ya Allah, semayangnya, solatnya bagus, jaga tata susilanya bagus, semua bagus. Kita dah pilih dah. Nampak? Kalau itulah yang kita pilih, alhamdulillah. Sebab itu ada hadis Nabi SAW sebut, Kak, dengar ni. Bang, makcik, tengok.
Nabi SAW sebut apa? Saya dah pernah sebut dulu tuan-tuan dalam program kat TV3 dulu. Ada kita bincangkan tajuk ni. Nabi SAW sebut apa? Kalau kalian bertemu dengan orang yang baik akhlaknya, ya, man tarda dinahu wa khuluqahu, ya. Nabi SAW sebut apa? Orang yang kau redha dinahu, agamanya. Nabi tak kata kau jumpa ustaz, bukan makna mesti ustaz, tak. Kau jumpa bagus, kau redha, kau tengok agamanya bagus. Agamanya apa? Dari segi hubungan dia dengan Allah Ta'ala, solatnya, puasanya bagus. Kepahaman agamanya bagus, walaupun dia tidak ustaz, walaupun tak ustaz. Kata Nabi SAW, wa khuluqahu, dan akhlaknya bagus. Nabi bagi dua, agama, akhlak. Bukan agama saja. Ada orang agama bagus, kita tengok bagus, dai, ya Allah, Masya Allah, lebam. Tengok-tengok bila ziarah anak kita pula muka lebam. Kenapa anak mak muka lebam? Mak, saya ni dahi lebam. Tengok anak mak ni tak sama lebam, saya lebamkan muka dia. Tak. Sebab itu Nabi kata, man tardawna dinahu wa khuluqahu. Ya? Man tardawna dinahu wa khuluqahu. Agama tadi kita sebut dah. Kepahamannya ada bagus, cara fikir agamanya ada semua. Wa khuluqahu, akhlaknya bagus, cakapnya bagus, ada sikit sabar. Yelah, mungkin marah ada, sabarnya banyak, kan? Bukan baran tak tentu hala, macam kambing gila, lembu gila. Kambing tak gila, lembu yang gila biasanya. Nampak? Ya? Sebab tu kita kata tuan-tuan kena tengok. Kita kena tengok. Kat Kasum Kidam, kita dah sebut dah tadi, Kak, doa yang kita baca tu, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu boleh amalkan. Tapi kita sebut sekarang ni, ya, untuk kita tengok balik. Kalau baca saja doa itu tak jalan juga. Sebab rupa-rupanya anak itu degil asbab kita. Siapa cakap? Sayyidina Umar sebut. Sebab apa? Sebab rupa-rupanya masa kita berkahwin, kita tidak cari dua ni. Nampak? Ya? Sebab itu kata Nabi, kalau kau jumpa man tardawna dinahu wa khuluqahu. Kalau kita ni perempuan, nampak laki-laki macam tu, pinang. Tak apa. Boleh ke Ustaz pinang? Boleh. Cuma bagi tahulah dengan dia, bagi tahu dengan keluarga awak lah, suruh datang masuk Minang. Janganlah kita pula pergi Pinang, mabuk pula keluarga dia. Saya belah perempuan ni, kami datang nak meminang. Dah terbalik dah ni. Boleh. Kalau kita ada jumpa, terus je, Kak, ini pun sama juga. Kalau ada yang bujang-bujang dalam ni, ya, yang perempuan, kalau kita tengok nampak macam laki-laki ni, saya perhati lama dah lah Ustaz, bagus dia punya agamanya, setakat saya tengok baguslah. Ya, tanya-tanya orang. Sebab itu bagus juga tuan-tuan, cara kahwin dulu-dulu. Cara kahwin dulu-dulu ni, ya, cara kahwin dulu, sebab itu dia perlu kepada risik dulu-dulu. Sebab dulu-dulu kan tak kenal. Itu risik. Jadi dia nak ngamkan dengan anak orang ni, kita pun tanya, anak dia tu siapa? Anak dia tu tak siapa-siapa, tapi bagus. Kalau tengok dekat masjid selalu ada. Ya, rajin, dengar kuliah pun rajin. Ya, pakaiannya pun elok, agamanya baguslah. Kadang-kadang kalau kita tanya boleh sikit sebanyak, kalau kita tanya bab agama pun pandai. Oh, bagus tu. Mana dah bagus. Akhlaknya macam mana? Bagus juga budaknya, cakapnya lembut. Lembut sangat ke? Lembut, ya Allah. Lebih lembut pada sotong. Sudah. Dah menyotong pula. Tu masalah pula. Ya, tu menyotong tu dah masalah dah. Kita tak nak yang macam itu tu. Ya, dah dia pula lebih lembut pada anak kita, apa hal? Bapak mentua ya, kata dia. Bapak mentua, kata. Kan, Bapak, terima kasih datang. Geli kita mendengar. Kita nak buat jadi menantu pun dah lah. Ini silap-silap anak perempuan aku yang terpaksa jaga dia ni. Terpaksa jaga dia. Allah, you okay? I okay. Kadang-kadang yang lelaki dah dia pula pemalu lebih dia pula halai. Allah Akbar tuan-tuan. Dia pula terlebih pemalu tuan-tuan. Ya? Macam mana nak tak kalau nak kahwinkan dengan anak pakcik,
Ala pakcik ni gini lagi astagfirullah. Maknanya ya kita tak lain kita. Dia terputus sekejap. Minta maaf tuan-tuan. Masih lagi kita bersiaran. Bawa tenang. Ya. Tuan-tuan, sebab itu kita ada yang bagus, mantar dauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kawinkan. Bukan agama saja, akhlaknya pun sama. Akhlaknya pun sama. Ya. Tu. Tak mesti kan, tak mesti ustaz. Bawa tenang, tak mesti ustaz. Ya, mabuk ustaz. Semua orang nak kahwin dengan ustaz aja. Ya, sebab tu ustaz pun jadi tak tentu hala. Ya, tak tentu hala, tak tentu hala dia. Pasal semua pakai nak kahwin dengan ustaz belaka. Tak mesti. Ya, tak mesti. Langsung takut bila ustaz buat lembut. Geli geleman lain tu tuan-tuan, yang main-main. Ya, geli geleman lain tu. Memanglah TV 2.5 ni tuan-tuan ya. Kadang-kadang memang putus-putus jugalah. Minta maaf lah. Ya. Tuan-tuan. Tu. Jadi maknanya, sebab itu kita kata, anak-anak ni ni yang pertama. Tu kena carikan untuk dia yang elok. Isteri, pasangan. So, tuan-tuan kita kena muhasabah. Tengok balik kita. Mungkin silap kita. Baik. Yang kedua, kata Sayyidina Umar apa? Ya. Budak ni kata kepada Sayyidina Umar lagi. Waqad sammani ja'lat. Dia bagi nama aku pula nama yang tak baik. Wahai Amirul Mukminin. Ya. Wahai Amirul Mukminin, bapa aku bagi nama yang tak baik padaku. Ini kita pun buat bapa dengar ke. Jangan seronok nak ikut nama artis, nak ikut nama siapa entah tak tentu hala. Bagi nama yang baik-baik. Bagi nama yang baik-baik. Ya. Supaya dia jadi doa kepada anak kita. Bila orang panggil nama siapa? Nama Soleha. Mudah-mudahan Soleha lah hendaknya. Alhamdulillah. Ya. Nama siapa? Nama Al-Fatih Hakimi. Mudah-mudahan sebagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih yang membuka Konstantinopel. Zurin Musa kata tak mesti ustaz ya. Ada yang tak ustaz boleh baik juga. Betul. Ya, betul. Itu yang kita sebut. Tak mesti ustaz. Ada juga yang tak ustaz. Ya, yang penting dua tadi. Kita kata agama dan akhlak. Kena pegang. Ada je jumpa terus. Jangan buang-buang masa. Ya, jangan buang-buang masa. Tu. Yang kedua, bagi nama yang elok. Ya, nama yang elok. Sebab itu tuan-tuan, nama ni saya pesankan, ni zaman-zaman sekarang jangan pelik-pelik punya nama. Dia gabung nama tu. Bagi nama tu bagi yang elok. Biar orang panggil tu elok. Jadi nama, jadi doa. Siapa nama? Suraya. Bintang bergemerlapan. Mudah-mudahan akhlaknya seperti bintang. Kan? Jadi bila orang panggil Suraya, ini kadang-kadang nama bukan main lagi. Nur Karimatul Mujidah Sufia Soleha Aflaha. Panjang nama. Panggil apa? Panggil apa? Ha. Ya mak, ha. Mai kejap. Punya panjang nama tadi. Kan? Soleha, Aflaha, Mubiha. Macam-macam nama lah kali. Ha je. Baik, letak je nama tu dulu. Nama siapa? Ha bin Karim. Tu. Bagi nama yang baik. Bagi. Ya, insyaAllah lah. Sekarang ni bagus. Masyarakat kita dah bagus dah. Dia beli buku tu. Nak cari nama-nama yang bagus tu, dia beli buku. Ya, dia beli buku. Ya, dia beli buku. Nak bagi nama yang elok-elok. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Ya. Tu yang kedua. Ataupun Abiana. Tu Faiqah. Tu kan. Jadi mana nama yang bagus. Bila orang panggil supaya Faiq, ya, tertinggi akhlaknya. Mudah-mudahan jelas nampak kebaikannya. Itu kita nak. Ya. Alhamdulillah anak-anak punya nama diberi oleh guru yang. Tuan-tuan, sebab itu antara sunatnya bila kita beranak, sunnahnya nama-nama tu elok kita tanya kepada orang-orang soleh. Tanyakan, Tuan Haji, ada tak cadangan nama anak saya? Patutnya begitu. Patutnya. Tapi kita tak pakai. Biasanya belum beranak dah ada senarai nama dah, shortlisted. Kan? Dah ada semua dah. Panjang nama. Belum beranak, belum kahwin lagi. Dah ada dah. Ya.
Nama-nama tu siap, bukan main banyak nama pilihan. Tu. So hari ni kita tak ada isu sangat lah tuan-tuan, ni tak adalah isu sangat bab nama. InsyaAllah nama bagus. Dulu-dululah sikit. Dululah Nama siapa? Bengkok bin Selamat. Bengkok. Ya. Pasal apa bengkok? Sebab masa beranak dulu, bengkok katil. Orang dulu tuan-tuan, dia bila bagi nama-nama ni, dia ada sebenar-sebenar. Apa yang terlintas ke dia, itulah dia. Masa beranak, bengkok katil. Siapa nama ni? Bengkok bin Selamat. Dah bengkok budak tu. Ikutlah apa-apa yang berlaku. Ya, kadang-kadang kalau binatang lah, ditukar-tukar sikit nama. Kan? Dah tak pasal pula nama binatang pun keluar juga. Bongkok, bengkok, semua. Mak Suyam, apa nak maksud nama Ustaz? Ini soalan mencabar Mak Suyam. Ini nama bukan nama Arab, jadi tak ada nama, tak ada maksud lah. Ya, tak ada maksud. Pasal bukan nama Arab. Ini nama Belanda. Nama saya ni nama Belanda. Allahu Akbar. Yang ketiga apa? Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan. Kata anak ni tadi, bapa aku tak pernah pun mengajarkan aku apa-apa tentang Al-Quran, walaupun satu huruf. Walaupun satu huruf. Ya, nama walaupun satu huruf, bapa tu tak pernah ajarkan. Allahu Akbar. Jadi maknanya tuan-tuan, kita nak sebut boleh jadi hari ini anak-anak kita jadi begitu dengan kerana sebab silapnya kita tak pernah didik anak kita betul-betul. Ya, sebab itu ada disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW, kata Nabi, malam yarham la yurham. Siapa yang tak pernah mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Siapa yang tak pernah mengasihi, tak akan dikasihi. Nabi SAW peluk anak cucu baginda Hasan dan Husin. Orang tanya pada Nabi, kau peluk anak kau? Nabi kata peluk lah. Anak tu cucu lah. Kau peluk. Dia kata, aku ada 10 anak, aku tak pernah cium anak aku, tak pernah peluk anak aku. Allah. Ini kita kadang-kadang. Jadi sebab itu tuan-tuan, tak pelik lah bila anak ni bila dewasa jadi mabuk, kita tengok dia. Bila dia besar dah mula mabuk. Sebab kita tak pernah pun nak sungguh-sungguh. Mana datang pula Ustaz Munir Saim ni tiba-tiba ada kat dalam ni. Tuan-tuan, boleh ke? Subhanallah. Kita tak pernah pun usaha nak, apa benda nak cakap tadi, lupa pula dah. Tuan-tuan, ya, apa benda saya cakap tadi? Peluk, bagus. Penolong penerbit, bagus tuan-tuan. Dia dengar betul. Ya, maknanya kita kadang-kadang tak nak peluk anak kita. Anak umur 7 tahun, peluk lah. Boleh peluk lagi, boleh cium. Anak 7 tahun tak ada masalah. Ya, kalau anak tu dah besar, dah dewasa, dah akhir balik, ciumlah dahi dia. Jangan cium mulut pula. Ya, lagi-lagi kalau lain jantina, perempuan lelaki. Cium pipi. Kalau laki-laki, ciumlah, cium dahi. Tanda kesihan. Tanda kesihan pula. Tanda, apa nama ni, dia panggil kasih. Tu. Ya. Ada kawan saya, nama dia Untung bin Nasib, Ustaz. Ini kadang-kadang orang dulu-dulu macam itu bang. Ya. Ini kadang-kadang tak kena lah. Ya. Tak kena. Jadi sebab itu kena. Sebab itu kata Nabi SAW, Nabi SAW pesan, kalau orang yang tak pernah mengasihi, jangan harap dia akan dikasihi. Jadi saya kata, hari ini kalau kita tengok anak-anak kita, tengok keluarga kita rasa mungkin agak kelang kelibut. Tuan-tuan balik, cuba tengok balik. Tengok balik 3 benda yang disebut oleh Sayyidina Umar ni. Ingat dalam doa yang kita baca tadi, ya, Allah Ta'ala, kita doa pada Allah Ta'ala, ya, wa zurriyatina qurrata a'yun, dan berilah kami ya Allah daripada zuriat kami yang menyejukkan mata kami. Yang menyejukkan mata kami. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam kepada orang-orang yang bertakwa. Kita minta tinggi ke depan supaya kita menjadi contoh kepada orang-orang yang bertakwa, insya-Allah. Jadi inilah yang kita nak kongsikan pada pagi ini tuan-tuan. Bawa tenang, jam dah 8 suku dah, ya. Dah sejam suku dah. Sejam suku ke? Ya, 7-8 dapat suku. Sejam suku dah kita bersiaran. Cukuplah tuan-tuan. Cerita panjang pun tuan-tuan bukan faham pun.
Ya, cukuplah tu. Sejam cukup dah lah tu. Ya, jadi maknanya kesimpulan hari ni topik kita, ya, kita tengok balik kalaulah anak kita ada masalah, kalaulah kita rasa anak kita ni anak kita ni derhaka lah, kita kata tak mendengar kata sebagainya, cuba tengok balik bagaimana ketika kita memulakan keluarga ni. Ya, cubalah borak dengan suami kita, borak dan tenang. Kalau suami boleh buat bincang lah, kalau tak boleh buat bincang tu sah, dia penamparnya kita panjang cerita kak. Ya, jadi makna kita bincang, tengok. Kalau suami tak boleh buat bincang macam mana, tak apa. Bukan soal penting bincang dengan suami tu, pentingnya untuk kita muhasabah, untuk kita memohon kepada Allah Ta'ala. Makna supaya sebenarnya anak tadi jadi begitu kerana kesilapan kita. Jadi kita betulkan. Ya, betulkan. Rohaya ayah, tok saya nama Kulo Kecil. Sebab itu siapa yang nama tak elok, tukarkan. Nabi SAW, tu sunnah Nabi SAW. Ada nama yang tak elok, Nabi SAW tukarkan nama dia. Ada yang namanya Asi, Nabi tukarkan nama dia. Jadi mana nama-nama yang tak elok, kita buat tukar nama yang lebih baik, insyaAllah. Okey tuan-tuan, itu yang mana ada yang 2-3 kali tanya soalan, katanya macam mana nak ajar anak yang tak nak dengar cakap tu. Kita dah sebut dah tadi, doalah, minta pada Allah Ta'ala dan kita muhasabahkan. Ya, ini yang kita sebut ni. Ya, panjang lebar kita beri jawapan ni. Kalau anak tak tegur, tak cakap dengan ibu selama 2 minggu macam mana? Tuan-tuan, kita sebut dah tadi. Ya, kunci dia berdoa. Kita tak boleh nak ubah orang, tak boleh. Jadi kita ubah, kita minta Allah yang ubah dia. Kita nak ubah tak boleh, maka kita minta Allah yang ubah dia, insya-Allah. Okey? Nur Aina, dia kata, Ustaz, jika bapa pendosa masa muda, ni tadi yang dia tanya ni, adakah anak-anak akan mewarisi sikap pendosa bapanya? Tidak mesti. Ya, tidak mesti bahawa anak-anak tadi kalau mak bapaknya berdosa, anaknya juga jadi pendosa. Tak. Ya, tetapi kita mesti sentiasa fikir untuk nak merubah kepada yang lebih baik. Zilawati, macam mana kalau suami tak solat, nak suruh anak solat, anak kata abah pun tak solat, maka tanggungjawab kita lah, jangan kita pula sama. Itulah bapak engkau kalau nak tahu. Mak memang geram dengan bapak engkau lama dah, dia boleh panjang bibir pula. Patutnya bagilah anak-anak tadi tu supaya dia semangat untuk solat. Ini tak. Dia pula tukang ceramah pasal bapak dia. Mak macam mana nak solat ni, bapak pun tak solat. Itulah mak dah cakap, bapak engkau bersama, datuk engkau belum macam bapak engkau juga. Apa hal pula ni tuan-tuan? Nak suruh anak tu solat, bagi dia semangat. Tak apa, bapak tak solat, kita lah kena solat adik. Kalau kita tak solat, ya, ibu tak solat, bapak tak solat, siapa yang nak doakan bapak? Jadi kita hari ni kita solat, kita doa. InsyaAllah nanti satu hari bapak akan solat di depan kita. Kalau tak nak juga bapak, kita akan solatkan bapak di depan kita. Bapak tu dengar kat belakang. Kan? Mula-mula bapak tu cakap, tak jalan doa-doa kata dia. Kan? Rupanya buah ujung tu mak dia beritahu, kalau bapak tak nak juga solat nanti, tak apa. Bapak akan kita solatkan di depan kita. Terus ambil wuduk, bertakbir dalam bilik air. Allahu Akbar. Tu, ya, takut bapak tu. Baru tahu kau. Kan? Ya, tu maksud dia tuan-tuan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita kekuatan, insya-Allah kita dapat terus beramal dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah SWT. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bersama pada pagi ini ya. Pada semua pagi ini ya, walaupun terima kasih Ustaz daripada Kak Mai Motel. Allahu Akbar. Terima kasih Kak Mai. Ya, yang sama-sama pagi ni. Terima kasih tuan-tuan. Saya pun tak tahu ramai orang pagi ni. Saya ingat tadi ada 20 orang aja. Saya nak ceramah pendek-pendek aja, rupanya ramai. Terima kasih. InsyaAllah kalau ikut kita akan bersiaran 12 tengah hari nanti untuk kita baca buku La Tahzan, Don't Be Sad ya. Terima kasih yang mengongsikan live kita. Terima kasih kerana membantu pertubuhan insan sayang kebajikan. Yang nak menderma tuan-tuan boleh bagi ya. Pada anak-anak muda kita ni, di bawah ni ada nombor WhatsApp-nya semua. Boleh tengok dia orang punya aktiviti-aktiviti di page mereka dan mohon like page mereka juga. Terima kasih. Dan jangan lupa like page UHR4U ya. Dan tuan-tuan, saya nak pesankan sikit, ada posting-posting kita berkaitan dengan doa-doa, tip-tip yang kita dah kongsikan sebelum ni. Tim kita ni letakkan dalam page. Tuan-tuan like dan share lah tuan-tuan ya. Janganlah amal seorang-seorang, kedekut betul lah tuan-tuan ni. Saya tak faham betul, payah sangat. Apa yang kedekut sangat? Kan saya dah marah ni tuan-tuan, dah marah ni. Punya bersungguh budak-budak tu nak buatkan tip tu, nak bagi makcik-makcik ni baca, kakak ni baca.
Kan dia baca je, share lah, bukannya berdosa pun. Kan dah kena marah. Yang main-main. Tak adalah. Kesian budak-budak tu kata ustaz, dia orang tak nak share pun. Betul juga. Beria dia buat doa-doa tu ditulisnya. Siap tulis bahasa Melayu lagi. Allahumma 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 innaka innaka innaka. Bukan main beria dia menulis tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan baca untuk diri sendiri je. Apalah salahnya? Sharekan. Jadi dia seronok tengok ramai orang share. Macam itulah ya. InsyaAllah jadi dia orang pun lebih suka nak buat lagi, nak bagi lagi. Ada banyak insyaAllah yang akan kita kongsikan. Ini bukan marah, ni geram. Allahu Rabbi. Terima kasih tuan-tuan yang sama-sama pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ya, yang berkesempatan tengah hari ini insyaAllah. Ya, kita jumpa tengah hari ni insya-Allah. Doa-doakan saya ya. Boleh share kat WhatsApp status tak Ustaz? Apa benda tu? Share kat WhatsApp status tu. Boleh share je, share. Saya tuan-tuan tanya pelik-pelik ni saya memang tak erti sangat tuan-tuan. Ni kita punya team ni yang buat ya. Jadi insya-Allah. Terima kasih. Saya rasa setakat tu dulu untuk hari ni. Banyak 2-3 kali ada call masuk. Saya rasa mungkin yang nak buat rakaman pagi ni kot ya. Terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wallahu alam. Aku lupa hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, timalah sebuah lagu daripada siapa ni namanya? Ustaz Jeffrey apa? Uji ya. Bidadari Syurga. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berjaya saat dusta mampir bertata. Tengah hari ada. Tolong minta doa kata bagi tahu tengah hari ada. Lagu juga dari dia orang macam-macam ya Ustaz Murad. Amin. Terima kasih. Saat ku tak ada, ku jauh carinya. Amanah pun jadi penjaganya. Terima kasih. Allahu Akbar. Dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Saya main je. Tengah hari pukul 12. InsyaAllah. Tiada yang memahami Segala kekuranganku kecuali kamu bidadari. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku. Amin. Terima kasih orang Singapura. Pukul 12 Muhammad Zakaria. InsyaAllah. Waalaikumsalam Arif.
Muhammad Nasrul. Nasrul mana? Terima kasih Yasmira Mira. Saya teks di Messenger. Berikan. Ini saya miming ni, miming. Lagu sesuai dengan tema Kak Zarifah. Dari surgaku. Amin, amin. Terima kasih Nuraini Mustafa. Allahu Akbar. Ya Cina. Ini saya boleh baca lah. Tak ayat. Tak tahu lagi. InsyaAllah saya boleh. InsyaAllah. Kita berkah. InsyaAllah. InsyaAllah bang. Rasa nak kahwin lagi bila dengar lagu ni. Zikri Muhammad. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Okey.